Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran, hadis dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau ajari kami. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baru sahaja menyambut peristiwa hijrah, ataupun kita masuk ke bulan Muharram, tahun baru Islam, dan dikaitkan sambutan tahun baru hijrah ini dengan peristiwa hijrah. Walaupun dalam sirah hijrah ini berlaku sekitar bulan Rabiul Awal, tetapi kerana peristiwa hijrah ini menandakan permulaan kalender Islam, kalender hijrah, maka sambutan 1 Muharram tahun hijrah menjadi tanda kepada peristiwa hijrah yang besar ini. Dan peristiwa hijrah ini dianggap satu peristiwa yang besar bukan sahaja oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga ia dianggap peristiwa yang besar oleh mereka-mereka yang memahami apakah dia risalah Islam, apakah dia Islam, apakah dia tugas-tugas Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada manusia di atas muka bumi ini. Para sahabat Nabi dan juga mereka-mereka yang memahami pentingnya peristiwa hijrah ini, mereka akan menyambutnya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah masuk ke satu fasa yang baru, iaitu daripada fasa Nabi ditindas di Mekah kepada fasa Islam memerintah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi perubahan daripada Islam ditindas kepada Islam memerintah ini satu perkara yang besar, bukan saja sebagai satu sejarah tuan-tuan ya, tetapi ia besar kerana sebahagian daripada isi Al-Quran ini dapat dilaksanakan selepas peristiwa hijrah. Itu yang penting sekali. Kalau tidak berlaku peristiwa hijrah, Al-Quran ini hanya dapat diamalkan sebahagian sahaja. Apa maksudnya kalau Al-Quran ini dapat diamalkan sebahagian sahaja? Ayat Quran menyebut waqimus shalah wa atuz zakah, itu boleh diamalkan. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tak ada hal, boleh dilaksanakan. Jadi di hari akhirat besok kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tanya kita, sembahyang tak? Puasa tak? Bayar zakat tak? Kita jawab, sembahyang, puasa dan bayar zakat. Tetapi sekiranya tidak berlaku peristiwa hijrah, sebahagian daripada Al-Quran ini tidak dapat dilaksanakan. Apakah di antara yang tidak dapat dilaksanakan?
Allah Ta'ala menyebut suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami turunkan dan kami fardukan perlaksanaannya di dalamnya. Kita kena buat, kita kena laksanakan. Sambungan daripada ayat itu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan orang-orang yang berzina perempuan dan orang-orang yang berzina lelaki, sebablah setiap seorang daripada kedua mereka itu dengan 100 sebat. Kalau ada yang berzina dan dia mengiktiraf zinanya, atau sekiranya dia tidak mengiktiraf tetapi ada saksi 4 orang yang melihat perbuatan itu, kemudian diketahui oleh kita semua dalam masjid ni, hari akhirat besok Allah Ta'ala akan tanya, adakah awak telah melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh? Suratun anzalnaha wa faradnaha, surah yang kami turunkan dan kami wajibkan dan fardukan ke atas kamu melaksanakan. Masa itu manusia akan sukar nak jawab. Allah Ta'ala wajibkan ni, kamu laksanakan ataupun tidak? Bukankah kamu dengar Nur Aini itu dengan Ahmad itu berzina dan mereka telah mengaku? Awak laksanakan ataupun tidak? Tidak. Kalau tidak, macam juga solat. Awak laksanakan tak solat? Sebab apa kita laksanakan solat? Sebab ada dalam Quran. Sebab ada dalam Quran, maka kita laksanakan. Kemudian yang awak dengar Nur Aini dengan Ahmad itu berzina dan mereka mengaku berzina, awak buat apa? Tak ada buat apa-apa. Allah Ta'ala akan tanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW hanya dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya kerana peristiwa hijrah. Kalau tidak kerana peristiwa hijrah, mereka tidak dapat melaksanakan banyak apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Solat mereka boleh laksanakan, tak ada hal. Puasa tak ada hal, mereka boleh laksanakan. Sembunyi-sembunyi pun boleh dalam rumah. Abu Jahal tak tahu dah, Abu Lahab tak tahu. Mereka boleh berpuasa secara sembunyi-sembunyi, mereka boleh solat secara sembunyi-sembunyi. Tetapi zina yang berlaku di Mekah, seperti mana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, perzinahan ataupun pelacuran di Mekah ni ada 4 cara. Dia ada signboard. Punya teruknya keadaan di Mekah ni ada signboard. Tapi tak signboard macam kita ni, itu dah moden, ada tempat spesial cetak. Mari ni dalam hadis tu menyebut ada bendera. Bendera yang berwarna putih. Siapa yang lihat ada bendera warna putih di rumah tu, itu rumah pelacur. Resmi. Resmi. Diiktiraf oleh Abu Jahal, diiktiraf oleh Abu Sufyan, diiktiraf oleh Abu Lahab, diiktiraf oleh Umayyah bin Khalaf dan pembesar-pembesar di Mekah. Ya, antara cara zina itu adalah cara pertama seperti mana orang zaman sekarang. Cara kedua, nak cerita pun susah, tapi sebab hadis. Suami dia suruh isteri dia berzina dengan kawan dia. Mungkin suami dia berhutang apa-apa, dia nak menyelesaikan hutang dia. Dan di antara perzina yang seterusnya adalah ramai lelaki mendatangi seorang wanita. Kemudian bila dia melahirkan anak, tak tahu siapa abah dia. Isteri berhak menentukan siapa abah. Dia akan panggil 15 orang tu. Dia akan tengok seorang, dia kata, kau abah budak, ambil budak ni jaga. Yang tak ditentukan oleh perempuan tu gembira lah, tak payah jaga budak ni, terlepas. Itu keadaan ketika itu, dan Nabi tak boleh buat apa. Sahabat yang beragama Islam tak boleh buat apa, tidak dapat menguasakan apa-apa kerana kekuasaan bukan di tangan Islam. Tetapi selepas peristiwa hijrah, apabila Islam memerintah dan Al-Quran menjadi peraturan dalam negara, semua dapat dilaksanakan.
termasuklah sepasang sahabat yang mengaku berzina, yang bernama Ma'iz dan bernama seorang lagi gelarannya Ghamidiyah. Namun tak diketahui, tapi dia daripada kabilah Ghamidi. Ini banyak dalam kitab-kitab fiqh. Siapa yang belajar agama akan ada kisah Ma'iz dan Ghamidiyah. Mengaku berzina, akhirnya direjam sehingga mati. Itu kisah. Ini bermakna pentingnya peristiwa hijrah ini. Pentingnya peristiwa hijrah ini kerana sebahagian daripada Al-Quran itu dapat dilaksanakan. Kemudian yang penting sekarang adalah akhirat kita di mahkamah Allah Ta'ala besok. Penting hijrah itu kerana di akhirat besok kita boleh jawab depan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tanya kita, dah break tak yang benda ni? Dah break tak benda ni? Salat dah break belum? Dah. Apa ni, puasa dah break tak? Sedih dunia main? Dah. Haji dah. Tu dah sabat belum? Itu tak dapat saya nak ngabak. Belum ni. Ini bertanggungjawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Arab berleluasa di Mekah. Nabi tak dapat nak menguatkuasakan Arab. Sepatutnya dalam Islam mesti dibenteras Arab ni. Mesti dibenteras Arab. Tapi bukan tidak ada kekuasaan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas hijrah, apabila Islam memerintah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara, dan selepas Nabi wafat, Abu Bakar menjadi ketua negara, Umar menjadi ketua negara, tidak ada isu langsung berkenaan dengan Arab. Semuanya dibenteras oleh Islam. Kemudian jangan ada yang mengatakan bahawa tak apalah orang Islam tak boleh minum, orang kafir hak dia minum. Ini pun kita kena faham juga dia. Dalam negara Islam semua tak boleh minum. Tak ada arak ini orang Islam tak boleh minum, orang kafir tak boleh minum, orang kafir boleh minum. Sebab apa? Sebab dua. Satu sebab agama, satu sebab masyarakat. Sebab agama, semua agama mengharamkan arak. Cuba dengar ceramah Dr. Zakir Naik. Dia pakar dalam agama Kristian. Kitab-kitab agama Kristian itu dihafal dengan bab-babnya, dengan tajuk, dengan ayat-ayat nombor berapa. Dia menghafal. Ada ayat yang mengharamkan arak dalam agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Tak ada agama yang membenarkan arak. Habis itu kenapa ada arak sekarang ni? Orang kafir minum arak sebab dia lawan agama dia. Dan agama dia tak mampu nak melawan balik. Dalam dunia ni tidak ada agama yang mampu melawan balik kecuali Islam. Sebab apa? Sebab manusia ni nafsu dia lebih kuat. Yang kedua sebab agama mereka batil. Jadi agama-agama yang batil takkan mampu lawan nafsu manusia yang kuat. Akhirnya kalah. Tetapi Islam ini daripada Allah. Pernah dulu Islam kalah. Zaman 60-an orang perempuan tak pakai tudung. Semua kita nampak. Saya pun zaman itu juga. Tetapi akhirnya hari ini semua pakai tudung. Sebab apa? Agama ni benar. Bila agama ni benar, Allah Ta'ala akan menangkan dia. Sikit-sikit. Tapi orang kafir sepatutnya mereka pakai tudung. Pakai tudung apa? Pakai dua halayat je. Mereka tak mampu nak lawan masyarakat yang telah sesat. Akhirnya mereka bersembunyi ataupun mengasingkan diri di gereja. Maka jadilah mereka padri perempuan, ataupun dipanggil nan pakai tudung. Di luar seteruk-teruk masyarakat. Jadi masyarakat mereka tak pakai tudung tu bukan mereka hak mereka pakai tudung. Mereka lawan agama mereka. Arab pun mereka lawan agama mereka. Datang Islam menguatkan fitrah manusia. Jadi sebab agama sebenarnya mereka tidak ada hak. Sebab agama semua mengharamkan Arab. Dan orang yang tak ada agama, orang yang
hidup masyarakat. Tak kira agama. Hidup masyarakat, minum arak lagi haram. Undang-undang tak ada yang membenarkan. Minum arak langgar orang tepi jalan. Bila mabuk, 4 keluarga, mak, abah, anak orang meninggal. Kalau berlaku macam tu, terus negara akan haramkan arak. Sebab memabukkan. Tidak ada manfaat langsung. Sama ada dalam orang yang beragama ataupun orang tidak beragama. Jadi kita balik pada peristiwa hijrah ni. Arak ni tidak dapat dilaksanakan pengharamannya di Mekah, tetapi dapat dilaksanakan pengharamannya di Madinah kerana peristiwa hijrah. Sebab tu peristiwa hijrah ni sangat penting. Sebab sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran hanya boleh dilaksanakan kerana peristiwa hijrah. Sebahagian lagi di Mekah. Maknanya sebelum hijrah hanya sebahagian sahaja ayat Quran ini yang boleh dilaksanakan. Tapi selepas hijrah semua ayat boleh dilaksanakan. Nah, ini kelebihannya. Semua dapat dilaksanakan. Dan Allah Ta'ala besok akan tanya kita, wa Qur'anin hujjatan laka aw alaika. Quran ini menjadi hujah membela kamu atau mendakwa kamu. Al-Quran akan membela kita kalau kita buat semua Quran. Tapi kalau kita buat sebahagian daripada Al-Quran, besok Al-Quran akan mendakwa kita. Adakah kita bersedia untuk didakwa oleh Al-Quran? Setengah orang kan mungkin kata, alah sebahagian sikit di dalam Quran tu, sikit je, belum dapat dilaksanakan. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dan orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan. Mim ba'di ma bayyanahu lin-nas. Selepas kami terangkan dalam Quran kepada manusia, dalam Quran semua ada. Ulaika alladhina yal'anuhumullah. Mereka orang-orang yang dilaknat Allah. Wa yal'anuhumul la'in. Dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu hanya menerima sebahagian sahaja Quran? Wa takfuruna bi ba'd. Dan kamu ingkar sebahagian yang lain. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum. Agak-agak kamu, apakah balasan orang yang buat macam itu dari kalangan kamu? Illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adab. Dan hari kiamat besok akan ditimpa sekeras-keras azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala tidak lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Ini dia tuan-tuan dan perempuan sekalian, pentingnya peristiwa hijrah ini. Dia bukan sekadar kita mikir Nabi ini pindah, dihalau oleh kaum, kemudian habis cerita. Kemudian tak ada kena-mengena dengan kita. Tak ada. Semua sirah seperti mana yang disebut pada awal-awal kuliah yang lalu, apa yang berlaku dalam sirah Nabi menjadi hujah ke atas kita di hari kiamat. Kan Al-Quran menjadi hujah, membela atau mendakwa kita di hari kiamat, seperti mana yang disebut dalam hadis tadi. Begitulah juga sirah. Sebab sirah ini terkandung di dalamnya Al-Quran. Kalau Nabi berhijrah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran hijrah. Kalau Nabi SAW mentadbir negara dengan Islam, begitu juga kita kena mentadbir negara dengan Islam. Semuanya akan menjadi hujah kepada kita. Kita masuk kepada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ini walaupun berlaku 13 tahun selepas Nabi SAW berdakwah, tetapi sebenarnya gambaran hijrah ini telah pun ada sebaik sahaja Nabi turun daripada Gua Hira. Maknanya minggu-minggu yang pertama Al-Quran diturunkan. Minggu-minggu yang pertama Nabi SAW baru dilantik menjadi Nabi, dah tergambar peristiwa hijrah.
Bagaimana peristiwa ini tergambar? Yaitu apabila Nabi SAW dalam keadaan takut, gemetar, tak pernah malaikat. Itu kali pertama berjumpa dengan malaikat. Jadi balik dalam keadaan gemetar. Kemudian bertemu lagi Jibril. Dan sebab peristiwa ini menyebabkan baginda sangat takut. Takut hantu ko apa ko, sihir ko apa. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW bertemu dengan Warqah bin Nawfal, sepupu dia. Dan Warqah orang yang membaca kitab. Dan Warqah ini walaupun dia seorang yang baik, tetapi dia tidak membaikkan masyarakat. Sebab keadaan terlalu teruk. Bolehlah kita gambarkan Warqah ini macam biara-biara pendeta-pendeta padri yang duduk di dalam gereja yang datang tidak buat apa dalam masyarakat. Macam nan perempuan yang pakai tudung dekat gereja, di luar orang pakai macam telanjang. Macam itulah Warqah, dia jaga diri dia sudahlah. Maka Nabi SAW menceritakan kepada Warqah apa yang berlaku pada dia. Pendek ceritanya, Warqah kata ini Jibril. Daripada pembacaan dia, ini Jibril. Lalu dia kata, ya laita kana jaza'an, ya laita adruka yawmak. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya kalau aku hidup ketika engkau dihalau oleh kaum kau. Itu hijrah. Ya laita akun hayyan yawma yukhriju qaum. Alangkah eloknya kalau aku masih hidup ketika engkau dihalau oleh kaum kau. Ini maknanya Warqah ni dah tahu Nabi ni akan kena hijrah. Dan Nabi SAW yang baru saja menerima Quran tak pula menyangka bahawa peristiwa baginda dilantik menjadi Rasul ini menyebabkan baginda dihalau. Lalu Nabi SAW berkata, amukhriji ya qaumi, adakah aku akan dihalau oleh kaumku? Sedangkan baginda orang yang paling dipercayai di Mekah. Orang tak panggil baginda dengan nama Muhammad, orang panggil baginda dengan nama Al-Amin, orang yang sangat amanah. Kalau ada orang paling amanah di sopan, orang tak panggil nama dia Ahmad, orang panggil dia yang paling amanah. Kau pernah tak yang amanah? Sebab dia sangat amanah, sampai orang sopan semua panggil dia orang yang amanah. Sampai tak betul-betul dalam masyarakat kita macam tu. Tapi Nabi ini orang tak panggil nama, orang panggil gelaran Al-Amin, orang yang sangat amanah. Tiba-tiba bila dia cerita dekat Warqah kata, engkau akan dihalau. Macam mana Nabi nak terima betul? Orang yang paling popular, lalu dia dihalau. Lalu Nabi berkata, amukhriji ya qaumi, adakah aku akan dihalau? Kaumku akan halau aku. Kemudian ungkapan ni lebih kuat dalam bahasa Arab. Dia tak berkata, adakah kaumku akan menghalang aku? Kalau dalam ilmu balaghah, mukhrijiyah, adakah muka ini, adakah batang tubuh ini akan kena halang oleh kaumku? Macam tu. Dia tak kata perbuatan menghalang, tapi dia kata, adakah orang ini akan dihalang oleh kaum? Mukhrijiyah qaumi. Apa kata Warqah? Ma jaa rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada orang yang datang seperti engkau, seperti mana engkau, melainkan mesti kena halang. Mesti kena halang. Jadi kenapa Nabi kena halang? Dan kita hubungkan dengan pendahuluan kita tadi. Nabi kena halang sebab Nabi nak laksanakan Al-Quran sepenuhnya.
Sedangkan pembesar-pembesar Mekah tidak mahu melaksanakan Al-Quran sepenuhnya. Apa yang menguntungkan mereka, mereka terima. Apa yang tak menguntungkan mereka, mereka tolak. Apa yang sesuai dengan nafsu mereka, mereka terima. Apa yang tak sesuai dengan nafsu mereka, mereka tolak. Datang Muhammad membawa suatu perjuangan yang mesti Al-Quran ini dilaksanakan semua. Tidak boleh beriman ataupun patuh dengan sebahagian Al-Quran dan kemudian engkar pada sebahagian yang lain. Ini cabaran kepada umat Islam. Dan mereka berusaha berjuang. Nabi menempelak berhala-berhala. Jadi mereka ingat berhala itu kena tegur. Ramai orang Islam hari ini ingatkan berhala. Kita tak menyembah tokong, tak menyembah berhala, tak menyembah patung. Lah selamat. Islam bukan sekadar tuju kepada patung dan berhala, tapi Islam tuju kepada semua aktiviti dalam masyarakat. Tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wailah bagi Al-Mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang menipu dalam timbangan. Apabila orang timbang untuk mereka, mereka minta cukupkan sekilo betul-betul. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi apabila mereka menimbang barang-barang untuk orang, mereka jual barang, mereka akan kurang. Jadi orang-orang Arab terkejut. Sebab apa? Sebab ajaran Rasulullah SAW bukan sekadar tuju kepada patung dan berhala, tetapi dia tuju kepada semua kedai-kedai, semua gedung-gedung perniagaan, semua korporat yang berada di Mekah. Ini bermakna ajaran yang menyeluruh. Dia bukan sekadar menegur penyembahan berhala, tetapi dia menegur semua salah laku di dalam kedai, dalam pejabat, dalam bangunan mana sekalipun, bidang korporat mana sekalipun, dia tuju. Ini tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW diserang. Sebab mengganggu kepentingan mereka. Kalau naik Islam, mereka tidak dapat mengeksploitasi. Sebab semua akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan peraturan-peraturan Allah. Sebab itu agama ini namanya agama Islam. Islam itu maknanya tunduk 100% kepada Al-Quran. Tak boleh tunduk 70%. 30% lagi tak tunduk, tak boleh. Dia mesti tunduk 100% kepada Al-Quran. Oleh sebab itulah Abu Jahal menyerang Rasulullah SAW. Dan perkara ini bukan Abu Jahal dan orang-orang yang hebat saja yang tahu. Cuba tanya orang ulu di zaman Nabi. Ada kisah dua orang Badui jumpa Rasulullah SAW. Orang Badui ni orang ulu. Ya Muhammad, apa dia dakwah kami dengar daripada jauh, daripada ulu kampung. Kami datang ni nak dengar apa dakwah kau yang sebenar. Kata Nabi, dakwah aku tidak ada ilah melainkan Allah. Maknanya tidak ada ketundukan selain daripada Allah. Maknanya kena tunduk betul-betul semua peraturan Allah. Apa yang Allah telah turunkan dalam Quran ni kena ikut. Orang Badui kita kata, hadza amrun takrahul muluk. Dakwah ini pembesar cukup marah. Orang Badui pun tahu, hadza amrun takrahul muluk. Ini pembesar cukup tak cukup.
Kalau macam ni dakwah. Kemudian seorang lagi Arab Badui, ya Rasulullah, apa dia dakwah engkau? Nabi kata, dakwah aku adalah tunduk sepenuhnya kepada Allah. Semua yang Allah telah turun kena ikut. Makna kalau Al-Quran ni 6,200 ayat, kena ambil semua 6,200 ayat. Tak boleh ambil 6,150 ayat lagi. Tak boleh. Apa kata Arab Badui ni? Idan tuharribukal ardu wal ajam. Kalau macam ni, semua dunia akan perang. Arab perang, Ajam pun perang. Ajam ni orang yang bukan Arab. Idan tuharribukal ardu wal ajam. Kalau macam ni, satu dunia Arab ke bukan Arab itu akan perang. Jadi Warqah pun tahu risalah Nabi ni akan berlaku hijrah. Orang Arab Ulu pun tahu bahawa dakwah Islam ini mesti akan berlaku hijrah. Sebab apa? Sebab Islam mesti memerintah. Al-Quran ini mesti dilaksanakan semuanya. Maka begitulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya ditentang, kemudian akhirnya memang tak ada cara. Memang cari tempat lain. Kalau Mekah tak nak tunduk kepada peraturan Islam, tak nak tunduk kepada Al-Quran 100%, Nabi kena cari tempat lain. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pergi Taif. Malangnya Taif tak terima. Sebab kalau lah Taif terima itu, tuan-tuan, kita tak pergi Madinah lah, kita pergi Taif. Kubur Nabi dekat Taif. Kalau alangkah ruginya Taif tak menerima dakwah Nabi. Kemudian Nabi masuk ke kemah-kemah di Mina. Siapa yang boleh kita tegakkan Islam di sana, kita laksanakan Islam 100%. Habis kemah-kemah di Mina tu tolak, tak terima dakwah Nabi. Tolak. Sehinggalah Nabi bertemu dengan 6 orang dari Madinah kebetulan. Dan mereka menerima dakwah Nabi. Kita pendekkan cerita. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah, tegakkan Islam di Madinah, laksanakan 100% Al-Quran di Madinah, dan Nabi wafat di Madinah. Dan hari ini kita pergi umrah haji, kita pergi Madinah. Kalau Allah bagi kabilah-kabilah itu terima, Nabi pergi tempat mereka, Nabi berhijrah di situ, tidakkah tempat mereka yang berkat? Tapi Allah Ta'ala memilih hamba-hamba. Allah tak pilih semua tu, Allah pilih Madinah. Tentang apa Tuhan dikasih sekalian. Jadi Madinah bila menerima Islam, mereka 6 orang ajak isteri, anak-anak mereka masuk Islam. Kemudian mereka ajak kaum kerabat masuk Islam. Kemudian dah jadi ramai, lebih ramai daripada Makkah yang Nabi berdakwah selama 13 tahun. Di Madinah Nabi dakwah yang belum Nabi pergi lagi, orang dah masuk sampai ratusan. Ini Allah Ta'ala punya kuasa. Kemudian mereka datang musim haji yang berikutnya. Datang pada musim haji yang berikutnya mengajak Nabi SAW, ya Rasulullah, marilah berhijrah ke tempat kami. Dah ready dah semua. Al-Quran ni boleh dilaksanakan semua. Tak ada tekanan, tak ada. Di Mekah ni tekanan demi tekanan. Dan memang mereka bergerak sesama mereka di Madinah. Musim haji dah dekat, rombongan nak bertolak. Mereka berkata, adakah kita duduk di Mekah ni relax-relax? Di Madinah, adakah kita ni di Madinah kita hidup dengan Islam yang tak ada masalah, sedangkan Nabi kita di Mekah masih ditindas. Jadi pesanan kepada rombongan, pergi bukan buat haji saja, panggil Nabi hijrah, kita dah ready. Lalu mereka pun bertolaklah pergi buat haji, kontak Nabi, kita nak jumpa, ada hasrat, ada hajat besar. Nabi pun bertemu dengan mereka pukul lebih kurang pukul 2 pagi lah, ketika orang semua tengah tidur. Ya, Nabi kata apa dia, kita jumpa pada tengah malam ketika orang tidur supaya orang tak tahu. Siapa yang terlelap tak bangun sendiri, jangan kajutkan, biar dia tidur. Sebab nanti bila kajut, orang lain dengar. Sebab tak semua dalam rombongan tu orang Islam. 75 orang saja Islam,
Yang lain itu bukan Islam. Jadi tidur di Mina ni maklum sajalah. Tidur sebelah-sebelah. Kalau kajut kan, bangun. Dah pukul 2 ni kita jumpa Rasulullah. Kalau Rasulullah dengan mimpi, jangan apa. Jadi bertemulah mereka dengan Rasulullah SAW. Ini permulaan sebelum nak hijrah. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, marilah hijrah ke tempat kami. Nabi kata apa? Kalau aku hijrah ke tempat kamu, kita kena buat perjanjian. Apa dia perjanjian dia Rasulullah? Nabi kata, kalau aku pergi ke tempat kamu, antamna'uni idza qadimtu ilaikum kama tamna'an nisa'akum wa zuriyatakum. Kalau aku hijrah ke tempat kamu, kamu mesti mempertahankan aku seperti kamu mempertahankan anak-anak dan isteri-isteri kamu. Kalau dia Mekah nak laksanakan Islam 100%, Abu Jahal tak bagi dan disiksa. Kalau di Madinah, dia memang kuat, ketua negara Islam, undang-undang Islam, tapi dunia tak bagi. Bukan mudah nak laksanakan Islam ni. Mula-mula orang tempatan tak bagi. Setelah diatasi orang tempatan di Makkah, tegak Islam di Madinah, orang antara bangsa tak bagi. Dan dunia hari ini, Amerika tak bagi, Rusia tak bagi, Eropah tak bagi. Mana-mana negara Islam yang nak mengamalkan Islam 100%, nak menegakkan negara Islam, nak melaksanakan syariat Islam. Jadi Nabi tahu benda itu. Jadi Nabi kata, kalau aku pergi tempat kamu, maknanya kita akan tegakkan Islam di Madinah. Kamu akan mempertahankan aku seperti mana kamu mempertahankan anak-anak dan isteri-isteri kamu. Macam mana? Itu syarat dia. Sebelum sahabat nak menerima syarat ini, mereka buat mesyuarat. Mereka mesyuarat. Kita mesyuarat. Kita orang Madinah. Jangan buat perkara yang boleh mendatangkan masalah ke apa-apa, kita bincang. Jadi mereka berbincang, apakah tuntutan daripada syarat Rasulullah SAW. Maknanya kalau mempertahankan Nabi daripada diserang, mungkin Quraisy akan serang. Tak ada hal Quraisy, kita boleh lawan Quraisy. Kita pun ahli perang juga. Seorang dia nampak seperti mana Warqah bin Naufal nampak. Seorang ni dia nampak seperti mana Arab Badui mula-mula Islam dulu nampak. Dia kata, kita ni berjanji dengan Rasulullah, kita nak lawan bukan Quraisy saja, kita nak lawan orang kuning dan orang merah. Maksud orang kuning ni orang Rusia, maksud orang merah ni orang-orang Eropah. Makna kita ni, antum tubayyuna ala harbi ahmar wa asfar. Kita ni nak berjanji dengan Rasulullah, kita sebenarnya nak lawan orang kuning dan orang merah. Mak Saleh mana, Cina, Rusia mana kita akan lawan. Barulah sahabat, barulah ingat balik macam mana orang dulu semasa di Makkah berkata, idan tuharrikul ardu wal ard. Ya Muhammad, kalau inilah dakwah kau, engkau akan diperangi oleh orang Arab dan orang bukan Arab, semua akan perang kau. Memang betul. Lalu mereka berkata, kalau macam itulah punya besar, kita nak berjanji dengan Muhammad ni di Mina ni, mari kita jumpa balik. Baiklah, kalau kita gadaikan semua, berkorban segala-galanya, kita dapat apa? Penting sekali, kita dapat apa? Jumpa balik Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, macam inilah kami dapat syarat, kau datang ke tempat kami berhijrah, kami mempertahankan kau seperti mana kami mempertahankan anak-anak dan isteri-isteri kami. Baik, kami dapat apa? Kami dapat apa? Nabi kata, lakumul jannah, engkau orang dapat syurga.
Orang kita kena lawan Amerika dapat syurga, mereka nampak taklah besar mana. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini bila dia dengar syurga, terus mereka pegang tangan Nabi. Mereka berkata, Rabihal bai' la nuqil wa la nastaqil. Ini perjanjian yang sangat beruntung. Kami tak akan kurangkan perjanjian ini dan kami tak mau ubah perjanjian ini. Maknanya kami akan cuba capai, kemudian kami tak minta tukar terma dan syarat. Kekal terma dan syarat. Kami dapat syurga dan kami akan lawan semua di dunia ini. Amerika, zaman tu tak ada Amerika. Eropah kami lawan, Rusia kami lawan, semua kami lawan. Zaman tu tak ada nama Rusia, tapi ada istilah-istilah dulu. Lalu berlakulah perjanjian. Setelah habis perjanjian ini, musim haji dah selesai, orang jemaah haji balik ke Madinah. Nabi kata kepada sahabat, semua wajib hijrah. Wajib hijrah. Jadi hijrah ini wajib seperti mana solat. Bukan hijrah suka-suka macam tu. Wajib. Siapa yang tak berhijrah berdosa. Kemudian bila berlaku perang Badar 2 tahun lepas hijrah, dalam pasukan Quraisy ada orang Islam yang tak hijrah terpaksa ikut. Disebabkan dia tak hijrah, dia terpaksa ikut. Kalau tak, dia apa-apakan ke Mekah. Kemudian kalau dia meninggal, dia masuk neraka. Sebab apa dia tak hijrah? Alladzina tatawaffahumul malaikah, dan orang-orang yang dimatikan oleh malaikat. Zalimi anfusahum, mereka menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri sebab tidak berhijrah. Qalu fima kuntum, malaikat berkata kepada mereka, korang ni apa ni? Qalu fima kuntum, korang ni apa ni? Dah mati. Lalu mereka berkata, qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami tertindas di muka bumi, kami ditindas di Mekah. Lalu mereka kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah ni luas, kau boleh hijrah, kenapa tak nak hijrah? Mereka, ganjaran mereka adalah jahannam wa sa'at masir. Mereka itu ditempatkan dalam neraka jahannam, itulah seburuk-buruk tempat. Maknanya siapa yang tak berhijrah berdosa, dan siapa yang berperang dalam batalion orang-orang kafir kerana mereka tidak berhijrah, kalau meninggal masuk neraka. Siapa yang berhijrah, Allah Ta'ala menyediakan segala-gala pahala dan ganjaran di akhirat. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dan orang-orang yang menolong mereka adalah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benar. Bagi mereka darajat dan keampunan yang besar. Ini dia tujuan. Orang yang berhijrah di zaman Nabi, mereka mendapat pahala yang besar. Orang yang tidak berhijrah kemudian mati dalam pasukan Quraisy, mereka masuk ke dalam neraka. Penting peristiwa hijrah ini kerana Al-Quran dapat dilaksanakan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita mengambil pengajaran dan panduan daripada peristiwa hijrah ini, sehingga kita dapat melaksanakan Islam ini dalam keseluruhan hidup kita secara peribadi maupun secara masyarakat dan negara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.